أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في ذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. رواه البخاري. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kana Allah, telah adalah Allah, wa lam yakun syai'un ghairahu." Ketika itu masih belum ada sesuatu selainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah pada ketika itu arasy-Nya berada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in, dan dia telah menulis di Lauhul Mahfuz semua perkara. Wa khalaqas samawati wal ard, dan dia telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung hadis
pada jilid yang kedua, muka surat 20 atas sekali. Allah Subhanahu wa taala telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nabi sebut, kanallahu, telah adalah Allah, walam yakun syai'un ghairahu, ketika itu masih belum ada sesuatu pun, masih belum ada sesuatu pun selain Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ini dapat kita faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang awal. Dialah yang awal. Maksud awal Allah Subhanahu wa taala, dialah yang pertama. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala adanya tidak didahului dengan tiada. Allah Subhanahu wa taala ada dia, tidak didahulukan dengan tiada. Sementara makhluk dia yang ada ialah selepas dia yang mengadakan. Allah lah yang mengadakan makhluk dia. Maksudnya setiap makhluknya ada permulaan. Bagi ada makhluk itu ada permulaan. Sementara ada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan. Itulah yang melayakkan dia sebagai Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada mula, berarti Tuhan macam kita. Berarti Tuhan macam makhluk. Jadi bila kita kata kita makhluk, makhluk makna diciptakan. Sementara Allah itu ialah Khaliq, pencipta. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dia pencipta, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang lain daripada dia ialah ciptaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ada Allah itu ada, ataupun wujud Allah itu mutlak. Ada Allah itu mutlak. Sementara ada kita muqayyad. Muqayyad maknanya ada kaid. Ada kita sebab Allah menciptakan. Itu dipanggil kaid. Ada kita sebab dicipta oleh Tuhan. Mana ada kita ada kaid. Ada Allah mutlak. Ada Allah, tidak ada yang menciptakan dia. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dia, dia sendiri pun tidak pernah mencipta dirinya. Dia sendiri pun tak pernah buat dia. Kok kita kata ada hal lain pun buat dia, tak pernah ada yang menciptakan dia. Bahkan dia pun tidak pernah mencipta zatnya, tidak ada. Tak pernah ada sesuatu yang mencipta dia, bahkan dia pun tak pernah mencipta dia. Allahumma salli ala sayyidina. Dan tak faham. Ada Allah tak ada mula. Faham tak ada mula? Saya tak faham, macam mana boleh faham? Tak ada mula tu macam mana? Saya sendiri pun tak faham. Lepas tuan-tuan kata faham. Tak faham tu. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, ada Allah tak ada mula. Ada mula makhluk, tak ada mula Allah. Lepas tu nak fikir macam mana? Tak payah fikir. Terima yang sangat tu. Otak kita tak boleh mencapai. Terus fikirlah.
tentang zat dia. Yang kita kena fikir ialah tentang ciptaan dia. Maka sebab itu Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Wa la tafakkaru fi dhatillah. Kamu jangan fikir tentang zat Allah. Maka sebab itu dalam perbahasan ilmu sifat 20, dalil wujud Allah ialah ada alam ini. Kalau kita mengaji ilmu sifat 20 masalah Sayyidina Muhammad, tetapi kita tidak berdalil, tidak sah iman kita. Maknanya bila mana kita kata Allah wujud, apa dalil? Apa tanda? Jawab saja tandanya ada alam ini. Cukup. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, mana mungkin ada alam ini kalau Allah tak ada. Jadi ada Allah, maka adalah alam ini. Kenapa? Sebab dia menciptakan. Yang wujud hanya dua saja, Khaliq, makhluk. Yang wujud hanya dua saja, Khaliq, makhluk. Khaliq dia, makhluk kita. Dua yang wujud. Cumanya wujud kita ada permulaan. Wujud Allah tidak ada permulaan. Soalan Sayyidina Muhammad. Wujud kita kena jadi. Wujud Allah tak kena jadi. Wujud kita, masalah Sayyidina Muhammad, kena jadi. Siapa menjadikan kita? Allah. Wujud Allah tak kena jadi. Siapa pun tak pernah buat dia, bahkan dia pun tak pernah buat dia. Itulah Tuhan kita. Dan tak ada dan tidak ada yang seumpama dia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu, tidak ada yang sepertinya sesuatu. Jawablah. Tidak ada yang seumpama Allah itu sesuatu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ada yang tak kena jadi, ada yang tak ada permulaan, dia aja Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tauhid. Kena pegang. Kena pegang, kena pekerja dalam hati kita. Ini akidah. Maka selayaknya lah dia disembah. Tu baru Tuhan. Itulah baru Tuhan. Kalau nak kena buat Tuhan apa? Salah Sayyidina Muhammad. Tangan sampai 1000. Berselang tangan. Tu orang buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bercakap pun tak boleh. No. Orang ambil limau dia pun tak apa. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu Tuhan apa? Itu bukan Tuhan. Sebab itu agama hanya di Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Tuan-tuan, agama hanya satu, ya Islam. Hal lain tu kita kata agama sebab orang panggil. Sebenarnya di sisi Allah bukan agama. Di sisi Allah agama Islam. Sebab hanya Islam diperakukan oleh Tuhan, hanya Islam diterima oleh Tuhan, hanya Islam diiktiraf oleh Tuhan sebagai agama. Hal bukan agama. Maka tuan-tuan, jadi ini akidah. Kana Allah, telah adalah Allah, walam yakun syai'un ghairahu, dan tidak ada sesuatu, masih belum ada sesuatu
selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pertama, huwal awwal wal akhir, dialah yang akhir. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Tuhan itu di atas air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini arsy Tuhan berada di langit yang ketujuh. Dulu arsy Tuhan berada di atas air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Air ni, bismillah, Allah sebut wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air semua benda hidup. Benda yang hidup semua berasal daripada air. Dan tidak ada benda yang paling besar dalam wujud ini melainkan arsy Tuhan. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat malaikat Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril ni dalam hidup Nabi dua kali. Dua kali. Rupa yang asal. Lain-lain Nabi melihat Jibril dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang paling tampan. Kalau main maka Jibril menyampaikan wahyu, rupa Dihyah Al-Kalbi lah. Yang melihat Jibril hanya Rasulullah. Sementara para sahabat tak melihat malaikat Jibril. Yang mereka tengok hanyalah reaksi Rasulullah dalam menerima wahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan para sahabat sangat bahagia sesaat mereka dalam situasi Nabi menerima wahyu. Dari wahyu ni seumpama surat cinta daripada Allah kepada hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi SAW melihat malaikat Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa asal. Sesaat Nabi tengok tu, Nabi langut tengok ke langit tu, langit penuh dengan Jibril. Langit tak ada lah, yang ada hanya malaikat Jibril saja. Bila Jibril alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik kepada rupa yang biasa, Nabi kata, Jibril, hang besar sungguh. Ma'azamaka ya Jibril, besar sungguh hang Jibril. Kata malaikat Jibril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad, yang hang tengok aku tu baru sebelah sayap aku. Itu baru sebelah sayap aku. Aku ada 600 sayap semua. Jadi bayangkan kalau malaikat Jibril membuka sayapnya, 600 kembang besar lah. Jadi bila Nabi kata, ma'a'zamaka ya Jibril, Jibril, hang besar sungguh, alangkah besarnya. Kata malaikat Jibril, ada lagi yang besar, Mikail. Kalau aku buka semua sayap-sayap aku, hak 600 tu kembang tu, barulah sama dengan sebelah sayap malaikat Mikail. Nabi pun kata, ya Allah, ma'azama Mikail, besar sungguh Mikail. Kata Jibril, ada lagi hak besar, Hamalatul Arsy, malaikat yang menjaga, yang menanggung arsy Tuhan. Kalaulah malaikat Mikail buka 600 sayap dia tu, baru sama dengan sebelah sayap malaikat Hamalatul Arsy yang menanggung arsy Tuhan. Mereka pun ada 600 sayap juga. Mereka ada 4 orang. Bila Nabi kita SAW naik dalam peristiwa Mi'raj,
Itu yang Nabi tengok malaikat Hamalatul Arsy dalam duk tanggung aras Tuhan tu, air mata mengalir seperti sungai. Sebab takutnya mereka kepada Allah. Tu pun masalah Sayyidina Muhammad dalam keadaan bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Turun air mata takut pada Tuhan. Jadi bayangkanlah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, besar mana aras Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari akhirat esok menanggungnya 8 orang. Dalam peristiwa Mi'raj Nabi tengok 4. Pada hari kebangkitan esok 8 orang. Bayangkan aras Tuhan tu besar mana. Cuba tengok. Yang kita duduk ni ialah kita duduk di atas bumi yang ada 7 lapis. Dari bumi nak sampai ke langit 500 tahun umur kita baru sampai. Dari bumi ni nak pergi ke langit tu 500 tahun umur kita baru sampai. Tebal langit tu, langit yang pertama ni Tuhan buat daripada maujun makfuf, iaitu ombak yang Tuhan tahan daripada menitik ke bumi. Tebal langit pertama tu 500 tahun juga, 1000 datang tu. Langit yang pertama nak pergi langit yang kedua 500 tahun juga umur kita baru sampai. Langit yang kedua pun tebalnya 500 tahun juga. Langit yang kedua nak pergi langit ketiga jarak 500 tahun juga umur kita baru sampai. Langit yang ketiga tebalnya 500 tahun juga. Semua tu 7000 tahun. Nak sampai ke langit yang ketujuh tu 7000 tahun umur kita baru sampai. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka terbentuklah bumi ni dilengkung oleh langit pertama, dilengkung oleh langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Langit ketujuh pula dilengkung oleh kursi. Sallallahu alaihi wasallam. Kursi pula dilengkung oleh arash. Oleh arash Tuhan. Allahu Akbar. Mungkin ada orang tanya, Tuhan duduk tak mana? Tuhan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duduk tak mana pun tak. Sebab dia bukan makhluk. Sebab dia bukan berjisim. Sebab dia bukan tubuh. Sebab dia bukan berjirim. Kalau bertubuh begitu macam kita, kena ada tempat duduk. Tuhan bukan macam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan duduk di langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau 7 lapis langit dilengkung oleh kursi, dilengkung pula oleh arash, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak duduk di langit, tak duduk di kursi, tak duduk di arash, duduk luar pada tu ke? Pun tak. Duduk luar daripada tu ke? Tak juga. Sebab Tuhan tidak bertempat. Kalau bertempat, makhluk. Tu pun tak lepi. Jangan fikir panjang-panjang. Jangan berumah nak fikir juga. Esok doktor perawat jiwa main pula. Tak usah fikir. Hari berasak otak. Cakap tu ya. Arash ni masalah Sayyidina Muhammad. Dia punya besar. Kalau kita campakkan cincin ni masalah Sayyidina Muhammad, umpama seperti padang bola yang besar, padang bola yang standard, kita katakan Wembley lah, yang standard. Cincin ni kita lempak di padang, nampak? Tak ada. Itu besarnya arash. Arash ni apa dia? Tempat pentadbiran Tuhan. Bila mana Tuhan ni, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb ni mana pentadbir, pentadbir semesta alam. Jadi bagi sesuatu pentadbiran, dia ada pusat pentadbiran. Segala yang nak berlaku di langit, segala yang nak berlaku di bumi, semua daripada aras Tuhan, pusat pentadbiran alam.
Kalau Malaysia Putrajaya, pusat pentadbiran. Amerika Washington, pusat pentadbiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pusat pentadbiran Allah ni sangat sophisticated, sangat canggih dan hebat, tepat. Sehingga selai daun yang nak luruh ke bumi ialah dengan izin dan kebenaran Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Selai daun yang nak luruh ke bumi, semua daripada takbiran daripada aras Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan mentakbir bukan sakat manusia. Tuhan mentakbir malaikatnya, mentakbir jin dan syaitan, mentakbir binatang, mentakbir pokok-pokok kayu, lautan, semua ditakbir oleh Tuhan. Sehingga Allah sebut dia ialah fa'alul lima yurid. Dia banyak melakukan apa yang dia nak. Bahkan dia ialah huwal hayyul qayyum, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang melaksanakan semua perkara. Contoh ni 825. Tidak 820. 820 salat Sayyidina Muhammad. Pada saat 820 ni, tuan-tuan, cuba kita renung. Berlaku 3 pergerakan besar dalam satu saat ni. Saat Sayyidina Muhammad berpindah berbilion-bilion trilion manusia daripada alam roh ke alam perut ibu. Dalam waktu yang sama, saat Sayyidina Muhammad berpindah berbilion trilion manusia daripada alam perut ibu ke alam dunia. Dalam waktu ni juga, satu saat tu, berbilion-bilion trilion manusia berpindah daripada alam dunia ke alam kubur. Hebat Tuhan. Hebat. Itu dia panggil Al-Qayyum. Jadi kalau kita kenal Tuhan, kita kerdil, tak tahu apa. Tak ada apa. Kita sendiri pun tak tahu hal kita. Allah yang maha mengetahui. Allah lah yang maha mengetahui tentang hal kita. Perasa sakit lampu, pasal apa? Pasal sakitnya. Sebab apa? Tak tahu. Berasa pening, makan apa? Silap tangan, tak tahu. Hatta kalau kita sakit, lepas tu lega. Orang tak makan ubat apa? Tak tahu, makan semua. Tak tahu. Sedangkan yang bagi lega tu bukan ubat pun, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua Allah. Jadi subhanallah, yang berlaku di bumi ni sibuk. Kalau kita tengok contohnya, orang duduk dalam istana raja, semua sibuk. Hak tu buat kerja tu, dia buat kerja ni, tu buat kerja tu, dia buat kerja ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata, nak turun hujan, setiap setitik hujan tu diturunkan oleh seorang malaikat. Bukan semua hujan tu seorang malaikat, tapi setitik hujan itu diturunkan oleh seorang malaikat. Tu dia bayangkan sibuknya sistem pentadbiran langit. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi wa kana arsyu 'alal ma', pusat pentadbiran Tuhan dulu di ayat. Sebab asal semuanya ialah ayat. Ni kita duduk ni, dulu-dulu kalau berjuta tahun dulu ni, ayat ni. Kalau tuan-tuan kita pergi Kuala Nerang, lepas muasasah tu kan, ada sebungkah batu. Nanti tengok dah tu lebar. Nak jadi batu yang bentuk macam tu ialah berjuta-juta tahun dulu. Kerajaan dari Kedah bagi ilmu kat kita, masalah Sayyidina Muhammad tu, batu tu nak jadi macam tu berjuta-juta tahun dulu. Tu kot orang kata pasal apa nama Kuala Nerang, Kuala. No? Tu Pulau Kijang, ada pulau apa dulu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan,
Jadi asal-asal semua ialah ayat. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sesaat dia nak buat langit, jadi naiklah daripada ayat ni, maksud daripada kun fayakun, maka naiklah daripada ayat ni macam asap. Maka bila ayat tu naik, bila asap tu naik, masalah Sayyidina Muhammad, maka terbentuklah langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat sampai ke atas. Masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka asal-asal semua ialah ayat. Maka sebab itu bila mana nak kiamat, semua akan balik asal. Hari ini berlaku runtuhan gunung-gunung ais di kutub. Gunung-gunung dulu. Dan jadi macam mana masalah Sayyidina Muhammad? Maka terjadilah paras air laut naik. Saya tiap minggu boleh kata naik kapal terbang. Bila tengok air laut, hai sikit ya. No, kalau dia tolak sikit ya, naik pergi. Ni tahun 2024 dikejutkan kita semua dengan tsunami Jepun. Dulu berlaku dah tsunami Jepun, berlaku lagi. Dahsyat. Soalan semua. Lagi keluar air kita pun tak tahu. Di Saudi keluar air jadi sungai. Soalan senama. Macam berlaku kita Gunung Jerai tu. Orang pun heran, main mana air tu? Main daripada mana? Tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya duduk di Darul Hadis dulu, kita nak korek ayam, nak buat laga boring, panggillah geosains mai korek. Akhir ada kesimpulan tak boleh dapat ayam sebab ayam masin. Kata geosains, sama ada bumi dah penuh dengan ayam ataupun ayam laut dah masuk dah. Maka sebab itu dalam peristiwa tenggelam dunia dalam zaman Nabi Allah Nuh, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hak langit turun, hak bumi keluar, tu ayat. Hak langit turun warna merah, hak daripada bumi timbul warna nanah. Ni kita takut ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana hak sana cayak, hak sini cayak, maka paras akan meningkat. Rupanya tu hikmah dan Tuhan buat bagi buku. Bila Tuhan buat pembekuan ayat, maka bolehlah kita bertempat tinggal, boleh kita duduk di sini. Dulu ni laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana nak kiamat ni, Tuhan akan balik asal balik. Ayat akan ambil balik bumi ni, hak dia. Balik-balik bila mana masalah sayyidina Muhammad, Tuhan nak tutuplah dunia ni, maka Tuhan bagi balik hak-hak masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dulu pusat pentadbiran Tuhan ialah di atas ayat. Hari ini pusat pentadbiran Tuhan ialah di langit. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in. Dan Allah Ta'ala menulis fi dzikri. Ad-dzikri itu makna lauhul mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Lauhul mahfuz ialah tempat Allah menulis takdir-takdir makhluk dah. Orang yang Tuhan buka pandangan mata hati dia akan dapat melihat tulisan di lauhul mahfuz. Itu di antara karamatul awliya masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka dapat melihat tulisan di lauhul mahfuz, takdir-takdir seseorang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu tuan-tuan, hak tertulis di lauhul mahfuz tu, hak mana yang Tuhan tulis, hak tu yang berlaku. Takdir tulisan di sana, tarikh sekian-sekian, hari sekian-sekian, masa sekian-sekian, malam ke siang. Bila mana tulisan tu
tertulis, maka tunggu saat akan berlaku. Salah Sayyidina Muhammad. Jodoh tak tahu, mati tak tahu, wali tak tahu, semua tak tahu. Bila berlaku baru tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan takdir. Qadar, hak tulis. Bila berlaku pada masa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, itu dipanggil qada. Setengah ulama menafsirkan sebaliknya. Hak di Lauhul Mahfuz dia panggil qada, hak berlaku pada saat yang dikehendaki itu dia panggil dengan qadar. Itu khilaf ulama. Wa khalaqas samawati wal ard, dan dia mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi kalau kita renung tani pun 7 lapis langit, 7 lapis bumi disebut khalaqas samawat, tu ialah jamak. Wal arda mai dengan mufrad. As-samawat mai dengan plural. Wal arda mai dengan singular. Kenapa? Sebabnya mai al-arda ni mai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mai dengan mufrad sebab 7 lapis langit, sebab 7 lapis bumi ni dia bercantum. Sementara 7 lapis bumi, sementara 7 lapis langit dia berengang. Itu dipanggil dengan as-samawat, mai dengan jamak, mai dengan banyak. Al-arda tu mai dengan satu, seketui. Walaupun dia seketui tapi dia berlapis-lapis yang rapat-rapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa khalaqas samawati wal ard, dialah yang mencipta 7 lapis langit dan bumi. Kalau kita renung ni, terpana dah. Setiap kita ni sebenarnya dalam 7 lapis langit dan bumi ni ada 118,000 alam semuanya. 118,000 alam semuanya. Siapa pentadbirnya? Allah. Ni hak mentadbir bumi pun kita dah kata hebat sangat dah. Tu kereta hadap jalan pimai tu. Siapa yang tolak kereta tu? Allah. Kalau Allah tak tolak kereta tu, tak jalan kereta tu. Jenuh tekan minyak, tak lepi. Allah. Ni baru takbiran di bumi. Bagaimana takbiran di langit? Bagaimana takbiran di laut, dalam laut? Bagaimana takbiran dalam rimba, pokok-pokok kayu? Jadi dalam hadis ni masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kebesaran Tuhan yang maha hebat, yang maha esa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayah. Allahumma nawwir qulubana bi hidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tawassul bil haqqi wa sabr. Wallahu a'lam.